Assalamualaikum murid-murid, bersama dengan kami guru-guru penasihat bagi tunas kadet remaja sekolah TKRS bagi SK Kebun Baru. Kali ini untuk siri yang ketiga, tajuk bantu mula atau pertolongan cemas. Jom kita belajar sama-sama. Bantu mula. Apa itu bantu mula? Biasanya kita sebut sebagai pertolongan cemas. Baiklah, pertolongan cemas adalah bantuan permulaan atau rawatan awal yang diberikan kepada seseorang mangsa di tempat kejadian sebelum ketibaan ambulans atau pakar medik. Objektif pertolongan cemas. Pertama, untuk menyelamatkan nyawa. Kedua, mengelakkan mangsa cedera lebih serius. Ketiga, mengurangkan kesakitan. Dan keempat, menguruskan pemindahan ke hospital. Inilah objektif pertolongan cemas atau bantu mula. Apakah prinsip pertolongan cemas? Di sini adalah prinsip-prinsip penting yang patut anda patuhi apabila memberi pertolongan cemas. Pertama, bertindak segera, cekap dan penuh keyakinan. Kedua, longgarkan pakaian jika perlu. Ketiga, hentikan darah jika berdarah. Keempat, kurangkan kejutan dan tenangkan pesakit. Kelima, jangan gerakkan pesakit melainkan perlu. Dan keenam, dapatkan rawatan segera jika keadaan teruk atau mencemaskan. Berhubung dengan doktor di klinik atau rumah sakit yang terdekat. Jadi, apakah tugas-tugas ahli pertolongan cemas? Pertama, menyelamatkan mangsa secara pemulihan pernafasan atau dipanggil sebagai CPR jika pernafasan mangsa terhenti, menahan pendarahan dan mengelakkan mangsa dari terjadi renjatan. Ingat ya, ini bagi siapa yang betul-betul yakin untuk melakukannya. Kedua, membalut luka dan kain yang bersih supaya dapat mengelakkan dari jangkitan kuman. Ketiga, memberi sokongan di bahagian yang cedera, terutamanya patah, dengan tuap atau anduh supaya bahagian yang cedera berkeadaan tetap atau tidak bergerak. Seterusnya, yang keempat, elak mangsa dari mengalami renjatan. Kelima, beri semangat kepada mangsa agar sentiasa berada dalam keadaan tenang. Pastinya mangsa akan ketakutan, jadi kita bantu mereka menenangkan keadaan. Dan yang keenam, atur bantuan agar mangsa dapat rawatan perubatan. Apa yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas ya? Pasti murid-murid ataupun ahli TKRS khususnya pernah melihat peti pertolongan cemas seperti ini. Antaranya terdapat triangular, bandage atau kain anduh dan segitiga tu untuk mengampu bahagian kecederaan, kepatahan, membalut luka, pendarahan yang didapati ada kepatahan tulang. Kedua, steril eye pad, melindungi mata yang cedera atau terkena benda asing, benda-benda halus kecil yang masuk ke dalam mata. Ketiga, non-steril gauze, steril gauze, iaitu melakukan pencucian atau pembebat luka
membuat balutan memberi tekanan pada pendarahan dan menstabilkan kepatahan. Dan yang keempat, elastic bandage atau grip bandage ataupun roller bandage. Pernah lihat kan? Menstabilkan kecederaan kepatahan untuk membalut luka dan juga kecederaan ringan ataupun dislocation ataupun terseliuh. Kelima, glove disposal ataupun non-steril, melindungi diri dari sebarang cecair badan ataupun sumber jangkitan. Yang keenam, scissors ataupun gunting memotong gaus ataupun memotong bandage. Ketujuh, adhesive tape, melekatkan balutan dan pembeban. Kesembilan, alcohol prep pads, mencuci sebarang benda asing kekotoran pada luka sebelum membalut. Kesepuluh, cotton buds, mencuci luka pada kawasan sukar atau yang kecil. Dan yang ke-11, acriflavin ataupun ubat kuning. Nampak kan? Untuk antiseptik. Ke-12, Dettol. Boleh diganti dengan normal saline solution 0.9%. Biasa pakaikan Dettol, antiseptik dan digunakan sebagai cucian luka luar. Ke-13, LMS solution ataupun disebut minyak kuda ataupun minyak panas untuk meregakan kesakitan otot. Jadi itulah beberapa peralatan ataupun bahan-bahan yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas. Mari kita belajar tentang balutan anduh. Pertama, anduh besar ataupun anduh lengan. Lihat gambar raja. Bucu kain atas anduh hendaklah diletakkan pada siku yang cedera. Kemudian ikatan buku sila diikatkan pada atas bahu. Bucu atas kain anduh yang diletakkan pada siku tadi boleh dipinkan atau dilipat ke bahagian dalam supaya nampak lebih kemas. Fungsinya untuk mengampu bahagian anggota atas yang luka atau cedera dan juga mengurangkan pergerakan serta sakit anggota atas. Macam mana ya? Jom kita lihat video yang ada disediakan. Balutan kedua adalah anduh kecil ataupun anduh pergelangan tangan. Letakkan tapak tangan yang cedera di atas kain anduh, kemudian tarik dan letakkan bucu atas kain anduh di atas tangan. Lihat gambar raja daripada 1, 2, 3 dan 4. Silangkan kedua-dua bucu hujung kain anduh di atas dan di bawah. Baiklah, sama juga kita ada video, kita lihat bagaimana kaedah membalut ataupun menggunakan anduh pergelangan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan buat balutan pergelangan tangan menggunakan kain anduh. Pertama sekali kita ambil bucu ni, kita letak pada tangan.
Kemudian yang kedua, ambil bucu ni, kita silangkan ke atas. Selepas itu, ambil hujung kain ni, kita silangkan ke sebelah kanan. Okey, kemudian kita bawa ke belakang. Okey. Seterusnya kita buat ikatan buku sila. Okey. Ikatan buku sila sebelah kanan ke atas, yang sebelah kiri di bawah. Okey, kita ikat. Kemudian yang sebelah kiri di atas, yang sebelah kanan di bawah. Kita ikat macam biasa. Okey. Jadi ikatan buku sila kat situ. Okay, kemudian yang lebih ni kita boleh kemaskan di bawah. Okey. Siap balutan pergelangan tangan. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, anduh kepala. Bagaimana kalau kepala kita terluka? Ada cara ikatan yang tertentu. Lipatkan sedikit kain anduh dan letakkan di atas dahi mangsa dan biarkan bucu atas kain anduh berada di belakang kepala. Kedua, pegang kedua hujung kain anduh dan silang ke belakang kepala, kemudian dibawa ke dahi dan diikat buku sila. Akhirnya, lipat kain lebihan di belakang untuk lebih kemas. Jom kita lihat video yang lebih jelas bagaimana membuat anduh kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ustaz akan menerangkan bagaimana pertolongan cemas balutan di kepala. Mula-mula kita perlukan sehelai kain. Apa sahaja kain yang boleh kamu gunakan. Kalau di sini saya gunakan kain serban, sebab itu yang ada kat rumah. Jadi kita lipatkan dia menjadi segitiga. Okey, menjadi segitiga. Kemudian cara memakai anduh di kepala ialah seperti ini. Ikat dahulu di bahagian hadapan. Kemudian tarik dia bawa ke belakang. Sebelah kaki dulu. Okey, dari sini ikat dia kembali. Besarkan bagi kain ini. Gunakan segitiga. Bawa ke belakang. Ikat bahagian hadapan. Setelah kita ikat, kita matikan dengan ikatan buku sila. Setelah selesai, kemaskan, selitkan. Kemudian di bahagian belakang kita boleh kemaskan juga, letaklah di balutan dia di keliling ni supaya nampak lebih kemas. Okey. Begitulah anduh untuk bahagian kepala bagi pertolongan cemas. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir, anduh lutut.
Kalau lutut cedera pun ada cara ikatan ataupun ada cara balutan yang tertentu menggunakan andu. Lipat sikit kain andu dan letakkan seperti dalam gambar ajar di bawah di atas lutut yang cedera. Tarik kedua-dua hujung kain andu melintasi bawah lutut, kemudian ikatkan buku sila atas bahagian lutut. Tutup ikatan tersebut dengan bucu atas kain andu untuk lebih kemas. Apapun, jom kita lihat video yang disediakan. Mula-mula lipat andu jadi macam ni. Lepas tu letak kat lutut, tempat yang sakit tu. Lepas tu simpan, ikat. Ikat lagi. Kemaskan. Okey, dah siap. Alhamdulillah, kita dah belajar tentang pertolongan cemas atau bantu mula. Jadi, jom kita uji diri kita untuk melihat sejauh mana kefahaman kita dalam kuis TKRS siri ketiga bantu mula. Kita buat tulis ini dalam Google Form. Jadi, murid-murid boleh tekan ataupun salin balik link tersebut, iaitu kuis TKRS 3 bantu mula. Alhamdulillah, selesai kita punya pembelajaran pada hari ini berkenaan bantu mula bagi tunas kadet remaja sekolah SK Kebun Baharu. Diharap semua mendapat manfaat dan dapat mengamalkannya pada masa akan datang. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.